أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita bertemu lagi malam ini, melanjutkan pertemuan kita seperti biasa, mendalami kisah-kisah kehidupan para sahabat yang satu urgensi ataupun satu kepentingan kita melihat generasi ini adalah kerana ini adalah generasi pertama yang Nabi SAW tinggalkan. Dan kita ini entah generasi yang keberapa lah, kalau dari segi urutannya, minggu depan pun masuk awal Muharram, 1445 tahun selepas hijrah. Maksudnya kalau tolak 10 tahun, 1435 tahun lah setelah Nabi wafat. 1435 tahun setelah Nabi wafat, kita adalah generasi yang sangat jauh berbanding tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kuliah kita ini, meskipun dia adalah story, cerita, tapi ini cerita yang sangat mustahak kerana ia cerita tentang generasi pertama yang Nabi tinggalkan kepada umat ini. Dan of course Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanggungjawab untuk meninggalkan satu uswatan hasanah, satu model, satu contoh untuk kita teladani. Dan tentu sekali kita bila melihat batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan rasa macam itu Nabi, Nabi ini dapat wahyu, Nabi itu maksum, Nabi itu dijamin syurga, tapi siapalah kita kan, sebab tu kalau mungkin kita berikan alasan itu, kita ada sahabat yang memang tidak maksum. Kita ada sahabat yang sebahagiannya dijamin syurga, tetapi of course sampai ke akhir hayat mereka risau tentang nasib hidup mereka, dan mereka melalui kehidupan yang sangat mencabar. Bahkan bila kita membaca kisah kehidupan mereka, kita kadang malu nak cakap yang hidup 2023 ni lagi susah daripada zaman mereka, malu nak sebut yang 1445 hijrah ini lebih sukar daripada tahun ke-11, ke-12, ke-13 hijrah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka pun melalui hari-hari yang mencabar, bahkan lebih susah daripada kita. Bukan untuk merendah-rendahkan masalah kita, tetapi untuk kita sedar yang kita boleh belajar banyak daripada generasi ini, sebab mereka telah pun menghadapi masalah yang lebih susah daripada kita. Dan malam ini kita berkenalan dengan satu nama yang nama besar, bukan nama kecil. Tapi kebesaran nama ini dia bukan dapat secara automatik. Kita biasa menyangkakan orang-orang hebat dalam kalangan sahabat ni dah dihidup zaman Nabi, dah dia adalah sepupu Nabi, sudah dia tu satu rumah dengan Nabi, bolehlah. Tapi semua cerita sahabat yang hebat-hebat ni, bila kita baca cerita mereka, kita pun akan tertanya-tanya juga, kenapa Abu Talib sendiri yang besarkan Nabi pun tak jadi orang hebat? Kalau betul mereka ni jadi hebat secara automatik, kenapa mereka yang berjiran di kanan kiri rumah Nabi tak jadi hebat, padahal jiran Nabi? Sepatutnya lah kan. Kita boleh bayangkan kalau kita ni berjiran dengan seorang, apa nak sebut seorang yang saleh, dah nampak tiap hari dia pergi masjid, segan kan, hari pun lama-lama kita pun ikut ke masjid, kan? Kalau tiap hari dia tiap pagi keluar rumah, dia bagi salam pada kita, tiap kali kita balik kerja dia senyum pada kita, kan tiap hari pun kita pun jadi macam tu. Kita balas, kita ikut dan mimik kebaikan yang jiran-jiran buat pada kita. Jiran Nabi SAW adalah Abu Sufyan, jiran Nabi SAW adalah Abu Lahab. Kenapa mereka tak jadi baik? Sebab itu kebaikan ini dia bukan muncul secara automatik. Dia kena dilatih, dia kena diteladani, dia kena diusahakan. Maka insan yang kita nak bincang pada malam ini, Abdullah ibn Abbas
Ada banyak sebab yang akan kita fikir, alah memanglah dia hebat. Dia adalah Abdullah ibn Abbas. Dia ni sepupu Nabi. Abdullah ibn Abbas, sepupu Nabi. Nabi yang tahnikkan dia. Memanglah dia hebat. Bila sepupu maksudnya rapat, maksudnya akrab. Tapi kita kena berhati-hati supaya kita dapat betul-betul faham. Sebenarnya dia hebat kerana dia berusaha, bukan kerana automatik jadi hebat. Dan kita, anak-anak kita, cucu kita ke apa, boleh kita latih diri kita, anak kita dan cucu kita untuk meneladani sikap Abdullah ibn Abbas untuk menjadi macam beliau. Sekali lintas kita sebut satu fakta yang paling menyebabkan Abdullah ibn Abbas ini kita sangat hormati adalah kerana dia adalah antara 5 orang top 5 periwayat hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW, kalau ditolak segala hadis yang bertindan, ya, dan kita tolak jauh-jauh lah hadis yang palsu ke, hadis yang dipertikaikan statusnya ke, kita ambil hadis yang sahih saja lebih kurang 6,000 hadis. Ni paling mudah punya kiraan, 6,000 hadis. Dan hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibn Abbas saja daripada Nabi SAW adalah sebanyak 660 hadithan, 1660 hadis. 1660 hadis daripada dia saja. Maksudnya 1/6. Maksudnya 1/6 daripada semua hadis sahih yang kita tahu, jalur periwayatannya adalah melalui beliau. Sahabat ada berapa ramai? Untuk kita lebih kagum, sahabat berapa ramai? 100,000. 130,000 orang sahabat yang ada di sekeliling Nabi SAW, ataupun ambil jumlah kecil sikit, itu jumlah sahabat yang pergi haji dengan Nabi di akhir hayat Nabi. Ambillah sahabat yang bersama dengan Nabi sebelum pembukaan kota Mekah, paling kurang 10,000 orang. 10,000 orang sahabat, tapi dah melalui 5 orang top 5 periwayat ni, hampir majoriti hadis yang kita tahu itu melalui mereka. 5 orang saja. Untuk kita bayangkan ini memang top dalam kalangan sahabat. Fuqaha'us sahabah, dia orang paling alim lah. Kalau kita kata ulama paling hebat zaman sekarang pun, of course tidak akan menandingi pun mereka. Walaupun kita namakan dia ni periwayat hadis je, tapi je kat situ dengan maksud dia adalah periwayat hadis yang faqih, yang pakar dengan tafsir Al-Quran, pakar memahami kalam Nabi SAW, pakar mengenai hukum akam. Ini adalah Ibn Abbas. Dan yang unik lagi untuk kita faham, top 5 tadi ada Aisyah, ada Abu Hurairah, ada Anas ibn Malik, ada Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas. Ini 5 orang. Ada khilaf pada seorang ni sama ada Jabir ataupun dia, tapi 5 orang itulah. Dalam kalangan 5 orang ni yang saya sebut tadi, kita boleh faham kenapa Aisyah banyak riwayat hadis. Sebab dia isteri Nabi. Dia duduk dalam rumah Nabi, duduk sebelah Nabi tiap malam. Bukan tiap malam, bergililah kan dengan isteri lain, tapi banyak luang masa dengan Nabi SAW. Kita boleh faham kenapa Aisyah banyak riwayat hadis. Kita boleh faham kenapa Anas ibn Malik banyak riwayat hadis, sebab dia duduk rumah Nabi, jadi khadam Nabi SAW selama 10 tahun. Kita boleh faham kenapa Ibn Mas'ud banyak riwayat hadis, kerana dia memang bersama dengan Nabi sejak awal zaman Mekah lagi. Kita faham kenapa dia. Abu Hurairah pun kita faham sebab dia Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni duduk belakang masjid Nabi, tiap hari bertalaqi dengan Nabi SAW. Tapi Ibn Abbas, ini saya pun tak faham kenapa. Kalau kira betul-betul, dia hanya sempat 2 tahun lebih sikit saja bersama dengan Nabi SAW. 2 tahun lebih sikit sempat bersama dengan seseorang dan mengambil 1/6 daripada semua yang pernah diucapkan, riwayatkan pada umat ini. Itu satu benda yang sangat mengagumkan. Abu Bakar yang hidup kita kata best friend Nabi adalah Abu Bakar pun, Abu Bakar tak banyak meriwayat hadis bagaimana mereka. Ada, tapi tak sebanyak top 5 ni. Padahal Abu Bakar best friend Nabi. Mana Ibn Abbas dapat kelebihan ni? Dia hidup bersama dengan Nabi 2 tahun setengah je, tapi mengambil 1/6 daripada semua hadis sahih yang kita tahu daripada Nabi SAW. Bayangkan kelebihan yang dia ada dan apa yang dia buat. Ini yang buat kita tanya-tanya, kerana kita nak dengar cerita sahabat ni bukan sebab nak kagum saja. Kita nak belajar macam mana nak jadi macam dia. Sebab dia lebih kurang senasib macam kita lah. Dia adalah kurang-kurang dia ada peluang jumpa Nabi lah.
Tapi 2.5 tahun sikit sangat nak banding dengan sahabat lain. Macam kita tak sempat langsung lah, tak sempat langsung. Tapi dengan kekurangan pertemuan dengan Nabi, dia tidak menjadi alasan untuk kita tidak mengambil, mengetahui, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak menjadi penghalang dan menjadi alasan. Sebagaimana Ibn Abbas berjaya menyayangi majoriti sahabat lain yang lebih banyak lagi ruang masa dengan Nabi, dari sudut periwayatan hadis. Dalam buku yang kita rujuk ni, ini antara bab yang saya tak tahulah macam mana nak ringkaskan untuk tuan-tuan. Kita banyak dalam kuliah kita ni, kita tak adil ya pada buku ni, pada cerita ni, sebab ceritanya banyak, tapi ialah masa kita pun terhad, dan saya pun perlu memilih juga mana yang saya nak cerita. Bermula dengan satu petikan daripada Umar Al-Khattab. Saya suka apa yang Umar sebut, sebab ini akan menggambarkan terus Ibn Abbas tu macam mana orangnya. Innahu fata al-kuhul, dia adalah seorang anak kecil, dia adalah seorang budak-budak, seorang remaja, al-kuhul, tetapi matang. Budak-budak tapi matang. Lahu lisanun sa'ul, lidahnya suka bertanya. Kan kita kalau dengan anak kan, kita suka kalau dia menjawab daripada bertanya. Kan kita lagi bila exam tu, kita suruh orang jawab. Kenapa? Kita suka kalau anak kita bila periksa balik rumah, semua soalan dapat jawab, ya bagus dapat jawab. Kita suka orang menjawab soalan. Bahkan kita sendiri pun kadang-kadang bila kita baca buku, kita suka bila kita kumpul banyak maklumat. Tapi yang lebih baik daripada banyak maklumat tu apa? Seperti mana apa yang Umar describe Abdullah ibn Abbas, lisanun sa'ul, lidahnya suka bertanya. Soalan yang banyak lebih bagus daripada jawapan yang banyak. Itu satu kata hikmah. Kalau sebahagian teman-teman saya dalam bidang pendidikan pun sebut, lebih baik kita mencipta anak-anak yang banyak pertanyaan di kepala dia supaya dia mencari ilmu tu, daripada kita berpuas hati dengan anak yang dah tahu jawapan dah. Sebab minda yang bertanya ni, dia minda yang cergas, minda yang hidup. Dan itulah dalam minda Abdullah ibn Abbas, dia banyak bertanya. Sebab tu bila kita dah cerita sebelum ni tentang siapa? Salman Al-Farisi. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi cerita kita di depan ni, Salman Al-Farisi itu antara hadis yang terpanjang yang saya pernah baca. Ada banyak hadis Nabi yang panjang, kita mungkin banyak tahu yang pendek lah kan. Tapi hadis Nabi yang panjang ni ada juga. Panjang tu maksudnya berjela-jela lah untuk dibaca. Dan antara hadis yang paling panjang yang pernah saya baca adalah hadis yang diriwayatkan tentang kehidupan Salman Al-Farisi. Yang dalam kita dah belajar lah topik tu sebelum ni. Kisah Salman Al-Farisi jumpa Nabi. Sejak daripada dia membesar dekat Parsi, sampailah dia jumpa dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Yang umur dia ketika jumpa Nabi tu dah 70 lah kot umur dia, dah 70 macam tu umur Salman Al-Farisi. Cerita tu dia riwayat daripada dia kecil, masa dia membesar dekat Parsi, anak kepada ayah seorang budak kecil yang lari daripada Parsi sampai ke Madinah. Cerita tu siapa riwayat? Hanya ada satu jalur saja, iaitu Abdullah ibn Abbas. Bayangkan Salman Al-Farisi ni, dia memang bukan orang Arab. Mainkan antara kita kan, tengok semua muka familiar lah, muka Jawa, muka Banjar, muka Melayu. Tak adalah macam ada yang putih melepak, albino ke, tak ada. Kita muka serupa je lah, muka orang Melayu. Tapi kalau kita nampak seorang muka pelik sikit, kita pun tertanya juga, takkanlah tak ada seorang pun sahabat yang approach Salman Al-Farisi, tanya dia, engkau ni macam mana boleh ada kat sini? Engkau siapa? Muka engkau lain. Dan kita boleh faham sebagian hadis menceritakan Salman ni perkataan yang keluar dari lidah dia macam gagap sikit. Dia bukan Arab yang fasih. Yelah, bukan orang Arab pun, orang Parsi kan. Tapi riwayat tentang Salman ni hanya kita tahu melalui Ibn Abbas. Kalau Ibn Abbas tak bertanya kepada Salman, apa cerita engkau? Kalau Ibn Abbas tak tanya, kita tak tahu cerita tu. Dan cerita tu kalau dalam buku sirah, dia akan letak paling awal sekali untuk menceritakan tentang sejarah agama pada zaman tersebut lah, di sekitar tanah Arab, dibawa daripada cerita Salman Al-Farisi. Yang meriwayatkan adalah Abdullah ibn Abbas. Kalau dia tak tanya, cerita tu tak ada. Sebab tu yang bertanya lebih bagus daripada yang mendapat jawapan. Sebab jawapan itu sendiri muncul sebab ada yang bertanya. Kalau tak ada orang tanya, maka tak muncul jawapan-jawapan dalam kehidupan kita ni. Sebab tu Abdullah ibn Abbas lisanun sa'ul,
lidahnya suka bertanya. Sebab tu anak bila kacau kita tanya itu tanya ni, kena menghargai soalan anak tu. Saya rasa saya boleh empati lah. Anak saya di umur yang banyak bertanya, 4 tahun kan, penat nak melayan. Tapi kita menghargai anak yang bising bertanya, berbanding esok nanti dia senyap, kita akan meratapi senyapnya anak kita tak kerti nak bertanya dan menghadap phone saja kan. Itulah Ibn Abbas. Sunnah Ibn Abbas banyak bertanya. Wa qalbun aqul, hatinya hati yang sangat celik, maka dia menjadi Ibn Abbas. Cerita Ibn Abbas ni untuk kita faham, dia lahir pada tahun ke-9 kenabian lebih kurang. Boleh tak kita petakan dalam maklumat sirah? Sini ada kuliah sirah? Ada tidak? Mana JK nya? Sini ada kuliah sirah tak? Tak tahu. Tak ada Itu saya harap tuan-tuan mungkin dah ada maklumat di kepala lah. Cuba susun maklumat tu, sebab kalau ada kuliah sirah tu mungkin boleh kaitkan dengan apa yang tuan-tuan hadiri dalam kuliah sirah lah kan. Tahun 9 kenabian apa yang berlaku? Boykot terhadap keluarga Nabi SAW selama 3 tahun berturut-turut, yang dalam riwayat mengatakan mereka itu sampai makan daun kering, sebab memang tak ada makanan langsung. Ketika itulah Abdullah bin Abbas lahir. Abdullah lahir ketika itu, dan ketika dia lahir itu Nabi tahnikan dia, sebab ibu dia Muslim, ayahnya belum lagi. Abbas belum peluk Islam lagi. Tapi Abbas ni banyak cerita dengan Nabi juga, tapi itu cerita lain lah. Nanti ada masa kita cerita bila sampai nama dia. Ibunya peluk Islam lebih awal, dan dia sendiri peluk Islam lebih awal berbanding dengan ayah dia sendiri. Maka Nabi tahnikkan dia, tapi Nabi tahnik guna helio je. Kenapa guna helio? Sebab tak ada makanan pun, sebab kena boykot. Nabi tahnik Abdullah ibn Abbas guna helio. Helio Nabi lah yang pertama menyentuh mulut Abdullah ibn Abbas, dan itu berlaku pada tahun ke-9. Selepas Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi terpisah dengan Abdullah ini sampailah pada tahun ke-8 hijrah, iaitu tinggal 2 tahun saja lagi sebelum Nabi wafat. Betul saya sebut tadi, berapa lama Abdullah ibn Abbas hidup dengan Nabi? 2 tahun setengah aja. Sebab dia lahir, dia sempat ditahnik Nabi, tapi budak umur setahun 2 tahun. Dia lah tahun ke-9 tu, tinggal lagi lebih kurang 3-4 tahun je nak hijrah dah. Awal Muharram minggu depan ni kan, nak hijrah dah lebih kurang 2-3 tahun lagi. Dan ketika itulah Abdullah ibn Abbas baru saja berumur 2-3 tahun. Maksudnya apa yang sempat diambil daripada Nabi? Tak boleh bercakap pun lagi, tak boleh nak betul-betul bergaul lagi dengan Nabi SAW. Maka dia terpisah dengan Nabi. Dia hanya berhijrah ke Madinah pada tahun ke-8 hijrah. Maka sempat 2 tahun setengah saja betul-betul bergaul dengan Nabi SAW. Tapi menjadi top 5 periwayatan hadis Nabi SAW. Apa yang kita nak ceritakan, antara cerita yang masyhur tentang Abdullah ibn Abbas adalah doa Nabi terhadap dia. Mungkin sebagian kita dah baca doa ni pada anak-anak kita kan, ataupun baca doa ni kepada diri kita sendiri. Bila Nabi SAW mendoakan Abdullah ibn Abbas dengan satu doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pakarkan Abdullah ibn Abbas ini akan ilmu agama, wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan pada dia ta'wil. Kita kena syarahkan doa ni. Kita kadang bila tak ada tangan kita baca doa tu, tak kena memahami apa falsafah di sebalik makna doa tu. Memanglah makna dari sudut terjemahan tu kita faham lah, tapi apa maksud dia? Bila Nabi doakan Ibn Abbas supaya dia menjadi pakar faqih, itu bukan pakar fiqah, walaupun perkataannya sama. Kita belajar kelas fiqah, kuliah fiqah. Anak kita belajar kat sekolah ada silibus fiqah. Tapi fiqah yang anak kita belajar tu, perkataan fiqah itu telah dikhususkan kepada ahkam amaliyah tentang solat, puasa, zakat. Tapi faqihah dalam bahasa Arab merujuk kepada pengetahuan yang sangat mendalam tentang sesuatu. Dan agama Islam ni, oleh kerana agama Islam yang Nabi bawa ni, dia kena kekal sampai akhir zaman, sampai kiamat. Dan setiap tahun akan bertemu dengan masalah-masalah baru. Agama yang sama, sumber yang sama ni, Al-Quran dan hadis Nabi SAW, perlu ada orang yang faham benda itu secara mendalam. Sebab apa? Hadis itu hidup pada zaman sirah. Macam mana kita nak faham pada tahun 2023? Dia tak mudah kan. Bila kita tengok, ni zaman media sosial kan,
Media sosial dah hidup berapa belas tahun dah dekat negara ni. Kalau kita tengok dulu waktu awal kita boleh trace balik, tengok balik apa yang kita tulis dulu, apa yang kita karang dulu, bila kita baca balik pun kita tak faham sebenarnya apa yang aku maksudkan. Kita ingat balik apa yang kita ucapkan 2-3 hari lepas pun kita nak kena fikir panjang sikit. Apa yang dimaksudkan oleh mak aku bila sebut macam tu? Maka ilmu tentang agama ni dia kena difahami dengan mendalam. Sebab hidupnya jauh, umur agama ni panjang. Dan masalah yang akan ditemui sepanjang zaman sangat rumit, payah. Bila muncul Imam Syafi'i, bila muncul para sarjana sepanjang sejarah ini, dia menyelesaikan masalah pada zaman itu menggunakan sumber yang sama. Macam mana mereka boleh dapat jawapan? Mereka faqih dalam memahami agama ni, mendalam. Dia bukan pengetahuan yang umum-umum, yang superficial, yang luaran. Orang-orang yang belajar mendalami agama ni, dia memahami dengan sangat deep, sangat dalam. Sebab dia bekerja untuk memberikan fatwa, memberikan penyelesaian kepada masalah umat. Zaman berubah. Dulu tak ada media sosial, sekarang ada media sosial. Dulu tak ada bank zaman Nabi SAW. Tidak ada bank, tidak ada orang yang buat transaction macam hari ni pakai digital punya digital punya transaction online. Zaman Nabi SAW jangankan transition online, transaction online. Zaman itu mata wang pun berbeza dengan zaman kita. Itu kita kena faham betapa zaman berubah. Zaman dulu orang hanya berhubungan secara fizikal, zaman sekarang ada media sosial. Macam mana nak menentukan hukum di zaman media sosial ni? Maka kena ada alim yang faqih dalam memahami agama. Dan Abdullah ibn Abbas adalah orang pertama yang dapat doa Nabi tadi, Allahumma faqihhu fid din. Maka bila kita doakan anak kita, itulah makna doanya. Kita nak anak kita bila menghadapi zaman dia nanti, dia dapat memahami macam mana nak beragama pada tahun 2030. Macam mana nak beragama pada tahun 2050. Ini zaman 2023 dan kita dah melihat rumitnya nak beragama pada zaman sekarang. Maksudnya apa? Bila ada LGBT. Kalau mungkin sebagian tuan-tuan ikut perkembangan dunia, muncul ajaran-ajaran seperti New Age, muncul kefahaman-kefahaman tentang gender yang memeningkan kepala kita. Ini isu-isu di barat lah, yang kalau tuan-tuan ikut perkembangan sosial di dunia ni, macam-macam masalah ada. Dan sebagaimana baju-baju bandel yang cepat masuk ke Malaysia ni, teknologi dan lagu-lagu daripada seluruh dunia sekelip mata je boleh sampai depan mata kita. Sama juga dengan ideologi, dengan isu-isu tentang gender, tentang kebebasan yang ada di mana-mana belahan dunia pada hari ini. Dia boleh sekelip mata je sampai ke telefon bimbit anak-anak kita, cucu kita. Dan mereka kena menyelesaikan masalah tu. Mereka kena berfikir, sebenarnya apa agama aku ajar bila berjumpa dengan masalah ni. Dan benda itu susah nak dijawab kalau tak faham apa itu agama. Faham apa yang saya sampaikan? Itulah maksud doa Nabi SAW, wa'allimhu ta'wil. Ta'wil maksudnya apa? Tafsir beza dengan ta'wil. Tafsir, bila sebut tafsirul Quran, merujuk kepada ayat Al-Quran tu, dia sebenarnya telah tersedia pun tafsiran-tafsiran yang melalui hadis Nabi SAW yang dirakam oleh para sahabat, ataupun ditafsirkan melalui ayat Quran yang lain. Itu tafsir. Tapi takwil ni apa? Bila tidak ada hadis, bila tidak ada ayat Quran yang menjelaskan, bila tidak ada kalam sahabat pun untuk kita faham makna wahyu Allah Ta'ala, ketika itulah datangnya kerja-kerja mentakwil apa sebenarnya maksud Allah Ta'ala. Sebab itu ini satu benda yang rumit dan dia memerlukan bantuan Allah Ta'ala. Sebab itu kita merayu kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan anak aku, mudah-mudahan orang-orang yang belajar dalam bidang agama ni diberikan kefahaman mendalam, sebab esok dia yang akan bantu menyelesaikan masalah ni. Tak semua orang perlu jadi ulama kan, termasuk saya sendiri pun. Saya susah nak mengaku yang saya tergolong dalam kalangan itu pun. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita, kawan-kawan kita yang memang pakar, dah belajar sungguh-sungguh, Allah berikan pengetahuan sebagaimana doa Nabi SAW kepada Abdullah ibn Abbas. Tapi ceritanya untuk kita faham, bila Nabi baca doa ni, itu yang diriwayatkan dalam buku kita ni. Satu hari Abdullah ibn Abbas
Ini 2,5 tahun terakhir tadi. Abdullah ibn Abbas diminta oleh ayahnya, iaitu Abbas, pergi tidur rumah Nabi SAW dan cuba rakam apa yang Nabi buat malam tu. Bayangkan, ini kerja yang sangat unik. Ayahnya tugaskan anaknya tadi, Abdullah ibn Abbas, pergi tidur dengan Nabi untuk rakam apa Nabi buat. Kenapa dia boleh tidur? Sebab dia sepupu Nabi. Dia sepupu Nabi SAW, dan salah seorang isteri Nabi adalah makcik dia. Salah seorang daripada isteri Nabi SAW adalah makcik kepada Abdullah ibn Abbas. Dan sebab itu dia boleh tidur dengan Nabi SAW, dan dia merakam apa yang Nabi lakukan pada malam tersebut. Apa yang berlaku? Nabi SAW, antara hadis, sedikit hadis yang kita tahu apa yang Nabi buat dalam rumah Nabi pada waktu malam adalah hadis Ibn Abbas ni, menceritakan detail bagaimana Nabi tahajud. Nanti kalau tuan-tuan ada masa boleh cari riwayat tersebut. Tak sempat nak cerita semua kan. Tapi yang penting, Abdullah ibn Abbas bahkan tak tidur sampai ke pagi. Dan ketika pagi itulah Nabi bangun buat kali terakhir. Sebab Nabi bangun beberapa kali untuk bangun malam, dan Nabi bangun tahajud buat kali terakhir sebelum solat subuh. Bila dia nampak Ibn Abbas masih berjaga, dan dia Nabi ajak solat dengan Nabi SAW, dan Nabi bacakan doa itu kepada Abdullah ibn Abbas kerana mengkagumi bagaimana seorang budak belas tahun, boleh kira umurnya tadi kan. Kalau dia lahir tahun ke-9, maksudnya 4 tahun campur dengan 8 tahun, 8, 9, 10, 12 tahun darjah 6. Kita pun tahu anak kita darjah 6, darjah 6 pula, darjah 1 darjah 1 lah kan. Darjah 6 lah. Anak saya tak besar lagi, 12 tahun darjah 6 lah kan. Umur darjah 6 anak-anak kita buat apa? Termasuk kita sendiri pun dulu 12 tahun tak apalah kita buat kan. Tapi 12 tahun untuk Ibn Abbas adalah dia committed untuk mengutip riwayat daripada Nabi SAW. Maka riwayat salat tahajud Nabi SAW, Abdullah ibn Abbas telah rakamkan untuk kita, dan dia tak tidur sampai pagi. Itu kerja yang tak senang. Nak tahajud sendiri pun payah, apatah lagi nak tengok orang tahajud sepanjang malam dan merakam cerita tersebut. Ini tugas Abdullah ibn Abbas. Ada satu riwayat lain di luar daripada buku kita. Saya ambil riwayat ini untuk kita faham lebih. Kawan-kawan Ibn Abbas, ini Ibn Hajar Al-Asqalani, dia riwayat dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, menceritakan tentang Abdullah ibn Abbas. Bagaimana Abdullah ibn Abbas ni ketika umur belas tahun, kita pun faham kawan-kawan kita tengah main, dan tak salah pun untuk main, memang nature budak-budak main lah. Maka kawan-kawan Ibn Abbas ni ajaklah dia main dengan kami. Tapi Ibn Abbas cakap pada mereka, aku nak pergi bertemu dengan para sahabat. Dia budak-budak, dan para sahabat yang senior sangat ramai, semua masih ada lagi. Ya, ada sebilangan sahabat dah mati syahid, macam Mus'ab ibn Umair, siapa lagi, bahkan nama saya sendiri Khubayb ibn Adi pun dah syahid. Tapi masih ramai lagi majoriti sahabat yang bersama dengan Nabi sejak awal masih hidup lagi. Maka Ibn Abbas cakap kepada kawan-kawan dia, marilah kita ambil ilmu daripada mereka. Tapi kawan-kawan dia tak mau. Kamu pergilah, tak payahlah risau sangat. Bahkan mereka beri nasihat kepada Ibn Abbas, apa nak risaunya, ramai lagi orang kat situ, sahabat ramai lagi, tak payah risau. Jangan risaukan ilmu tu hilang, sahabat masih ramai. Tapi Ibn Abbas dia sebut apa? Taraktuhum, aku telah meninggalkan mereka dan aku pergi kepada para kibarus sahabah untuk aku mengambil ilmu mereka. Dan ini antara riwayat yang ada dalam buku kita untuk kita ceritakan detail bagaimana Ibn Abbas mencari para sahabat ini untuk belajar ilmu daripada mereka. Antaranya adalah Ibn Abbas satu hari dia duduk di depan pintu rumah sahabat ni, dan dia segan nak ketuk. Maka dia tunggulah depan pintu tu sampailah waktu tengah hari panas terik. Sepanjang itu dia duduk di situ saja, dan sehinggalah bila pintu itu dibuka, sahabat tu melihat Abdullah ibn Abbas ada di situ. Maka dia kata apa? Ya bena ammi Rasulillah, ma jaa bika, wahai sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau buat apa dekat sini? Hallan arsalta ilayya faatika, kamu bagi tahu je lah pada aku apa yang kamu nak, aku akan datang kepada kamu. Kamu itu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fa aqulu, dan Ibn Abbas sebut apa, ana ahqqun bil maji'i ilaika fal ilmu yu'ta wa la ya'ti thumma as'aluhu 'anil hadith. Ibn Abbas reply kepada sahabat tadi yang dia tunggu lama tak buka-buka pintu, tapi dia setia tunggu di situ. Kerana ini Ibn Abbas umur remaja. Aku lebih selesa, ataupun aku lebih rasa aku ni layak, aku ni mesti mendatangi kamu. Fal ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu sepatutnya kita datang kepada dia, bukan dia datang kepada kita. Faham Thumma as'aluhu 'anil hadith. Maka Ibn Abbas pun terus sambung bertanyakan kepada sahabat tu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan ini biasanya dirujuk kepada Imam Malik. Imam Malik antara yang masyhur menyebut kalimah ni, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu kita kena datang jumpa dia, bukan ilmu tu yang disuruh untuk datang pada kita. Ini telah diamalkan bahkan oleh Ibn Abbas sendiri. Di zaman moden ni kita pun faham, ilmu itu kan banyak tersedia dah. Banyak tersedia dekat YouTube. Bahkan saya sendiri sebagai seorang yang memang kerjanya pun kerja yang berkaitan dengan mengajar juga, saya dah buat kelas online semua. Dan kita pun ada video kita mengata-kata kan, tapi videonya tak adalah orang nak tengok sangat. Belas-belas kan, ataupun ratus-ratus je, tak ada siapa sangat nak tengok. Kecuali kalau betul-betul masyhur lah orang akan tengok kan. Yang mendaftar kelas kita pun tak ramai kan. Sedangkan ini zaman yang ilmu semakin mudah nak diakses. Ilmu tu datang pada kita. Buka YouTube, tekan je nama siapa-siapa, ilmu tentang soalan apa-apa, tanya dekat situ, akan keluar jawapan. Ilmu tu mendatangi kita. Kita search dekat Google, segala maklumat kita boleh akses. Tapi inilah juga kerana ilmu tu kita suruh dia datang pada kita, dia menyebabkan kita menjadi generasi yang paling macam buruk sangat nak sebutkan, tapi kita nampak bahawa ini adalah zaman yang ilmu itu berada pada kedudukan yang paling menghinakan. Apa maksudnya? Ilmu yang kita dapat dahlah sedikit, dan itu pun telah membuat kita berpuas hati dengan ilmu yang sedikit, dan kita bergaduh pula sesama kita dengan ilmu yang sedikit. Ini zamannya, zaman yang sangat menakutkan apabila ilmu itu mendatangi, bukan kita yang datang pada ilmu. Ini yang ditegur oleh Abdullah ibn Abbas, dan dia sendiri sebagai seorang yang faqih mendatangi sahabat-sahabat ini, dan sahabat pun sampai segan dengan Abdullah ibn Abbas, tapi dia tetap bertanya. Dan antara cerita lain memuliakan ulama. Salah seorang ulama dalam kalangan sahabat adalah Zaid ibn Thabit, dan ketika itu Abdullah ibn Abbas berjalan dengan dia, dan dia menghormati Zaid ibn Thabit, sehingga Zaid ibn Thabit sebut kepada Abdullah ibn Abbas, da'anka ya ibn ammi Rasulillah, sudah-sudahlah tu, janganlah terlalu memuliakan aku. Disegan kerana kamu itu adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ibn Abbas, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Inilah yang kami diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nak bergaul dengan ulama dalam kalangan kami. Zaid ibn Thabit ni senior jauh dengan Ibn Abbas, dan dialah yang Abu Bakar tanggungjawabkan untuk mengumpul Quran. Ni ulama ni Zaid ibn Thabit. Nabi sebut dalam hadis, khudhul Quran min arba'ah, ambil Quran daripada 4 orang. Salah seorangnya adalah Zaid ibn Thabit, kutabul wahyi, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid ketika itu bila dapat jawapan begitu daripada Ibn Abbas, dia kata, arini yadak, berikan kepada aku tangan kamu. Dicium tangan Ibn Abbas. Ni budak kecil ni cium tangan Ibn Abbas, dan disebut kepada Ibn Abbas, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Dan begini pula kami diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kami ini perlu menghormati keluarga Nabi. Ini budaya kehidupan zaman tu, yang kita boleh sebut banyak daripada cara mereka hidup, cara mereka bergaul sesama mereka telah hilang pada generasi yang sekarang ini, termasuk kita sendirilah. Kerana ini zaman yang kita lebih banyak bergaul dengan media sosial, sehingga kita dah tak biasa bergaul secara fizikal, dan hilanglah nilai-nilai harmoni, nilai-nilai berkasih sayang. Terutamanya dalam masa seminggu 2 minggu lagi kan. Apa yang akan berlaku dalam masa seminggu 2 minggu lagi akan menimbulkan suasana yang sangat tak senang dekat grup-grup perumahan kita. Fahamkan apa dia? Itulah yang kita takutkan bila kita gagal untuk hidupkan budaya harmoni
yang dihidupkan pada generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa lagi kita nak cerita ni tentang Ibn Abbas? Masa kita ada sikit lagi. Okey, ada masa lagi. Tentang betapa apa yang dipuji oleh Umar Al-Khattab tadi, awal kuliah kita sebut tadi. Sebenarnya memang ada sahabat yang tidak setuju. Maksudnya tidak setuju untuk terlalu mengangkat Abdullah ibn Abbas. Kenapa? Kerana ramai lagi sahabat lain yang hebat pun. Al-Khattab, dia telah melantik Abdullah ibn Abbas menjadi salah seorang daripada kabinet pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Orang besar. Bahasa apa ni? Bahasa sirahnya ahli syura. Bahasa sirahnya orang dah dalam kalangan sahabat yang dilantik menjadi ahli kabinet, tapi tidak termasuk beberapa nama lain lah, sahabat yang mungkin lebih senior daripada Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ni budak lagi, maksudnya budak tu umur dah masuk 20, sekitar 20 tahun umur Abdullah ibn Abbas pada zaman Umar Al-Khattab, dan Umar lantik dia jadi ahli kabinet. Sahabat-sahabat yang senior masih ada lagi masa tu. Antaranya siapa? Abdul Rahman bin Auf ada lagi. Abu Ubaidah, dia dah syahid rasanya. Belum. Abu Ubaidah nanti bila pergi Yarmuk baru dia syahid lah. Dia syahid di sana. Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah ada lagi. Sa'ad bin Abil Waqqas ada lagi. Ini semua ahli syura zaman Umar Al-Khattab. Tiba-tiba ada Abdullah ibn Abbas. Maka adalah sahabat yang komplain, kenapa duk ajak dia sekali masuk sini? Dia ni budak kecil, anak kami lagi besar daripada dia. Maksudnya, ya dia sahabat, tapi anak kami lagi senior lagi daripada dia. Tapi apa fakta yang kita tahu? Anak Umar Al-Khattab, Abdullah ibn Umar pun sahabat juga. Dan Abdullah bin Umar ni pun ulama juga. Tapi Umar Al-Khattab tak masukkan dia dalam majlis tersebut. Walaupun Abdullah ibn Umar tu lebih tua sikit lah daripada Abdullah ibn Abbas. Tapi Umar tak masukkan sekali. Dan sahabat komplain, kenapa Abdullah ibn Abbas ada dekat sini, sedangkan anak kami lagi tua daripada dia. Jangankan kami lah, kami lagi tua jauh lah daripada dia. Anak kami pun lagi tua daripada Abdullah ibn Abbas. Dan Umar Al-Khattab bila dengar komplain tersebut, Umar melayani permintaan para sahabat dan menerima kritikan tersebut, tapi dia menjawab dengan cara yang paling paling tepat sekali lah. Iaitu Umar Al-Khattab satu hari dalam meeting kabinet tu, dia tanyakan satu soalan kepada para sahabat, pada ahli syura. Dia tanya kepada mereka, bacakan suratul Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu suratul Nasr. Dan Umar tanya pada para sahabat, pada ahli syura itu, siapa yang tahu tafsiran kepada ayat ni? Siapa yang tahu tafsir surah An-Nasr? Hari ini kita pun boleh angkat tangan, aku tahu. Kan? Tafsir beza dengan terjemahan ya. Terjemahan lah. Maksudnya translation. Beza dengan commentary, syarah. Tafsir berbeza dengan translation, ahli bahasa. Ahli bahasa ni ramai orang boleh buat. Maka sahabat yang kat situ pun mereka angkat, ada sebahagian tu diam, ada sebahagian angkat tangan. Dia kata pada Umar Al-Khattab, suratul Nasr ini kandungannya adalah kemenangan akan tiba. Dan bila kemenangan tiba, iaitu Fathu Makkah, nanti kalau kemenangan itu tiba, kita kena bertasbih kepada Allah Ta'ala dan kita kena beristighfar. Itulah maksudnya. Dan kalau kita baca surah An-Nasr, memang kita akan faham itu. Dan itulah kandungan surah An-Nasr. Surah An-Nasr, surah tentang pembelaan dan kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam. Tapi Umar ditulis kepada Ibn Abbas, ya Ibn Abbas, kamu tahu tak tafsir surah ni, apa pandangan kamu? Dan Ibn Abbas jawab, dia kata, aku tidak tahu tentang surah ini kecuali ia merupakan satu surah yang menandakan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah ini turun untuk memaklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kamu akan wafat. Ni apa yang Ibn Abbas sebut kepada Umar Al-Khattab, dan Umar cakap apa? Ya, itu jugalah yang aku tahu.
Umar Al-Khattab pun ulama dalam kalangan sahabat juga. Umar Al-Khattab cakap kepada semua ahli syura, apa yang disebut oleh Ibn Abbas tadi adalah sama dengan apa yang aku tahu daripada Nabi SAW. Masya Allah, cerita ni cerita yang unik. Dan sahabat yang lain pun akhirnya menerima kehadiran Ibn Abbas sebagai ahli syura, kerana ialah dia mungkin tidak matang, dia mungkin bukan orang yang paling banyak pengalaman, tetapi dia orang yang paling banyak sekali data, paling banyak sekali pengetahuan tentang agama ini dan tafsiran-tafsiran dalam beragama. Dia paling faqih, dia paling alim, walaupun bukan dia paling berpengalaman lah. Tapi dengan orang beginilah kita akan dapat data. Kalau kita dalam meeting pun, dia perlukan 2 kepakaran ya. Banyaklah kepakaran kita perlukan. Tapi ada orang, dia reti menyelesaikan masalah. Tapi kalau selesaikan masalah yang kita pun tak tahu masalah tu apa, payah juga kan? Dan macam mana nak tahu masalah itu sebenarnya apa? Kita perlukan orang-orang data ni yang akan supply kepada kita data. Dan itulah Ibn Abbas ya. Para sahabat nak menyelesaikan masalah pada zaman mereka, mereka perlukan ayat-ayat Al-Quran dan perlukan tafsiran kepada ayat-ayat tadi. Tafsiran itu pula adalah tafsiran yang sahih. Semua orang boleh menterjemah Al-Quran, tapi nak tafsirkan Quran itu benda lain ya. Dan para sahabat juga memerlukan hadis Nabi SAW. Dan kita kena bayangkan ya, kita zaman sekarang memanglah kita fikir macam, kalau nak tahu pasal hadis ni, Google lah boleh dapat terus Zaman sekarang ni kita lebih banyak mudah nak akses hadis. Tapi kita kena faham, sahabat, tak semua sahabat hafal Quran, dan tak semua sahabat hafal semua hadis Bahkan dalam cerita yang paling unik pada zaman Umar Al-Khattab, ini cerita masa Covid dulu wabak yang berlaku, wabak Amwas yang berlaku di Syam. Para sahabat tak tahu nak buat apa. Sampailah ada seorang sahabat ni namanya Abdul Rahman ibn Auf. Dia yang beritahu kepada semua sahabat, sebenarnya dulu Nabi pernah sebut, kalau berlaku wabak di satu tempat, jangan masuk situ. Dan kalau kamu duduk di tempat tu, jangan keluar. Hadis itu Abdul Rahman ibn Auf yang sebut, dan sahabat lain tak tahu. Maksudnya apa? Ini zaman yang dah lama, ini zaman Umar Al-Khattab ni. Masih sahabat tak tahu semua hadis Nabi lagi. Menandakan ilmu ni memang memang satu defisit yang kita semua rasa. Dan jangan bermegah dengan apa yang kita tahulah. Jangan rendah diri kalau kita tak tahu. Termasuk saya sendiri pun, jangan rendah diri dengan kebodohan dan kejahilan kita. Memang itu sifat ilmu. Kalau kita rasa kita dah tahu segala-galanya, maka itulah petanda petanda keegoan dan takabur kita terhadap ilmu, dan itulah yang akan menutup ilmu pengetahuan daripada masuk ke dalam hati kita ada masa lagi ke ni? Insya Allah apa sebenarnya? Seminit lagi Seminit ni nak pilih apa sebenarnya ada satu cerita yang sangat panjang, tapi saya bagi trailer sajalah Saya harap tuan-tuan boleh, sebab ini topik yang sangat rumit Itu berlaku pada zaman Ali ibn Abi Talib. Tuan-tuan tahu kan ada pecahan-pecahan agama ni yang telah terselewing. Syiah, tahu Syiah yang diwartakan sesat lah oleh banyak majlis fatwa di negara ini, dan negara-negara lain pun ada yang mengharamkan juga, ada yang mewartakan sebagai sesat juga dan ada negara yang menerima. Tapi Syiah ini secara ilmunya, secara ilmiahnya, dia dah sangat menyeleweng daripada apa yang asal kemunculan Syiah tu. Tapi di antara pecahan yang masyhur. Tapi satu lagi pecahan yang lebih awal daripada Syiah, namanya Khawarij. Tuan-tuan pernah dengar? Khawarij itu lebih awal daripada Syiah. Syiah ni lewat sikit lagi. Yang lebih popular Syiah dan azan sikit. Nanti azan dan kita sambung lepas azan juga tentang cerita Khawarij ini. Khawarij ini jauh lebih rumit daripada Syiah. Kita duk fikir macam pening kepalanya lah baca cerita tentang Syiah ni. Khawarij ini lagi pening kepala nak faham. Kenapa? Kerana Nabi sebut kepada para sahabat pun, mereka ini adalah golongan yang bila kamu nampak mereka, kamu akan sangka mereka ini banyak sangat amalan. Mereka beribadah lebih banyak daripada kamu. Pakaian mereka itu pakaian yang lebih Islam lagi daripada kamu. Mereka beribadah lagi banyak daripada kamu, baca Quran lebih banyak daripada kamu. Tapi Nabi sebut apa? Yamruquna minad-din. Mereka ini lari keluar daripada agama ni macam busur anak panah tu keluar daripada sarungnya. Maksudnya apa? Pelik tak apa yang Nabi sebut tu? Mereka ni orang yang kita nampak luarannya dahsyat agamanya,
Tapi Nabi kata apa? Mereka ni sebenarnya keluar daripada agama dengan sangat laju, macam anak panah keluar daripada busurnya, kerana kejahilan mereka. Sedangkan mereka mempamerkan agama. Bukan munafik, munafik tu lain, nanti kita cerita lain kan. Saya akan sambung tentang Khawarij lepas azan, kerana akan ada kaitan dengan Abdullah Ibn Abbas yang kita ceritakan ni. Boleh azan dulu, kemudian kita sambung lepas azan, insyaAllah. Dengan masa yang terhad ni kita cuba untuk berikan sesuatu yang memadai lah untuk tuan-tuan belajar apa nama ni, tuan-tuan kaji sendiri, cari sendiri ilmunya selepas ini tentang satu topik yang sangat complicated lah, iaitu tentang kelompok Khawarij yang muncul pada era Ali ibn Abi Talib. Dan untuk membayangkan betapa rumitnya mereka ni, bayangkan kemunculan pertama Khawarij adalah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bibit-bibitnya telah muncul pada zaman Nabi, iaitu apabila ada seorang tua ini, namanya apa nama dia, Zulkhuwaisirah ke apa, tak ingat saya. Tapi dia adalah orangnya yang Nabi maksudkan antaranya sebagai ciri-ciri Khawarij itu, iaitu apabila dia mempersoalkan tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengagihkan ghanimah, harta rampasan perang. Bayangkan cakap pada Nabi kalimah ini. Dia kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, i'dil." Maksudnya, wahai Muhammad. Itu pun dah bermasalah dah, panggil Nabi dengan nama Muhammad kan, ya. Tapi kalimah kedua tu lagi rumit untuk kita faham. Kenapa boleh muncul daripada mulut seorang yang mengaku dirinya Muslim,
bila dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap adillah wahai Muhammad. Maksudnya apa? Nabi sampai reply. Jarang kita jumpa Nabi marah kan, tapi peristiwa ni Nabi terus reply. Zulkhuwaisirah, Nabi sebut, kalau aku tidak adil, siapa lagi nak adil? Maksudnya aku ni Nabi, aku ni Nabi dan akulah bertugas. Allah tugaskan aku untuk ajarkan kepada kalian apa itu keadilan, apa itu kebaikan, apa itu kejahatan. Maka kalau kamu cakap begitu kepada aku, siapa lagi nak adil kalau bukan aku? Ini satu benda yang rumit. Dan kalau kita tengok Khawarij yang muncul pada zaman moden ini, dia datang dalam bentuk ekstremis dan sebagainya, ekstremis agama lah. Kalau menyebut tentang ISIS misalnya, tentang kalau membaca artikel, dah tak ada lah ya sekarang kan, tapi kalau sempat dulu membaca artikel-artikel, tengok video ISIS, membaca ulasan-ulasan ulama ISIS tentang apa yang mereka buat, kita akan tergaru-garu kepala. Macam mana mereka boleh simpulkan macam tu? Dan orang ISIS ni kalau tengok pakaian mereka, rupa mereka, takbir yang mereka ucapkan, dan mereka sendiri berada di medan jihad qital yang kita pun tak berani nak pergi. Maksudnya secara luaran nampak, oh ini orang yang lagi kuat agama daripada aku. Tapi bagaimana mereka boleh memahami membunuh civilian, membunuh orang awam itu satu benda yang syariat benarkan? Bagaimana kamu boleh buat satu ketetapan? Banyak kejahatan yang ISIS buat. Dia bunuh media. Orang media ni kira orang yang tak terlibat dengan perang pun. Dia bunuh penggiat media daripada Jepun yang berada di Iraq. Mereka bakar hidup-hidup pilot daripada Jordan, dan mereka mengeluarkan kenapa mereka buat itu dalam mereka punya website, ya, dan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Macam mana boleh muncul orang macam ni? Ekstrim dalam memahami agama, ya. Dan mereka mengkafirkan semua orang. Itu of course lah, di mata mereka kita semua kufar kerana kita tidak ikut mereka. Ini ekstrim dalam beragama. Dan kita kena berjaga-jaga jika ada bibit-bibit itu muncul dalam diri kita, bila kita mudah-mudah menganggap orang lain itu kafir, orang itu apatah lagi munafik yang kita pun tak tahu. Munafik ni hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Huzaifah bin al-Yaman je tahu. Kita tidak akan tahu selama-lamanya, ya? Maka bila ada bibit-bibit itu dalam diri kita, jaga-jaga. Kerana itu ciri Khawarij yang muncul pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman Ali bin Abi Talib. Ini nak kena patah balik kepada Abdullah bin Abbas ni, ya? Abdullah ibn Abbas telah ditugaskan oleh Ali ibn Abi Talib untuk menyelesaikan Khawarij, dan dia adalah orangnya yang dilantik untuk berdebat dengan Khawarij. Bayangkan rumitnya nak berdebat dengan orang macam tu, ya? Dengan orang yang ekstrim kefahamannya tapi menganggap diri mereka orang beragama. Abdullah ibn Abbas telah diutuskan untuk berdebat dengan Khawarij. Cerita mudahnya adalah daripada 6,000 orang, kelompok ini berkumpul di Harura, satu lokasi di Iraq, berkurang menjadi 2,000 orang saja. Hasil daripada dakwah Abdullah ibn Abbas. Dan kalau baca terperinci pun cerita tu, kita pun tak tahu nak jawab apa. Rumit nak berhadapan dengan orang macam ni, ya? Tapi Abdullah ibn Abbas berjaya membawa pulang 4,000 orang, maka berbaki 2,000 orang saja daripada mereka ni yang kekal dengan kefahaman dan grup Khawarij pada zaman Ali bin Abi Talib. Kerana Abdullah ibn Abbas adalah habrul ummah yang telah dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama, ya? Maka dengan ilmu Abdullah ibn Abbas telah menyelamatkan umat ini daripada tersesat daripada zaman demi zaman. Allah alam, ada banyak pelajaran yang tuan-tuan boleh kutip. Masa pun dah terhad sangat ni. Harap ada peluang untuk kita bertemu lagi pada masa akan datang. Kalau ada soalan boleh angkat tangan ataupun bertanya terus sepanjang kuliah kita. Malam tak sempat, kuliah akan datang. Kalau terus nak bertanya di awal kuliah pun okey je. Yang paling penting kita dapat mendalami ilmu ni dengan satu rasa rendah dirilah, bahawa ilmu kita tu sangat kurang, dan kita ikut sunnah Abdullah ibn Abbas dalam menuntut ilmu. Dia tidak pernah berhenti dan sentiasa kita dahagakan ilmu yang memberi hikmah kepada kehidupan kita ini, insya-Allah. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sorry Tuan Imam.